warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Muhammad Syafiq bin Syamuddin, Putra Aiman bin Zamzuri, Muhammad Akif Najmi bin Muhammad Khairul Shirazi, Fakrullah Hamid Zahim bin Azmi dan juga saya Muhammad Izan Hazim bin Muhammad Hafiz. Kami akan membentangkan tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Siapakah orang Melayu? Orang Melayu merupakan penduduk asal negara ini dan rentetan dari sinilah nama tanah Melayu terbentuk. Orang Melayu merujuk bangsa Melayu yang merupakan bangsa asal yang menghuni negara ini pada suatu masa dahulu. Orang Melayu pada zaman dahulu merupakan bangsa yang terkenal dari segi pelayaran, seni bina dan juga seni halus. Kebanyakan orang Melayu pada zaman dahulu terlibat dalam sektor pertanian, perikanan dan juga pelautan. Mereka telah membuka kawasan hutan dan pendalaman menjadi kawasan penempatan dan pusat pemerintahan. Orang Melayu lebih dikenali sebagai bangsa bumiputera yang terdiri daripada 65% jumlah penduduk Indonesia yang telah diiktiraf secara umum sebagai bangsa Melayu. Siapakah orang Melayu? Orang Melayu ialah orang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan juga lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan atau di Singapura. Orang Melayu mestilah seorang yang beragama Islam dan juga mengamalkan adat istiadat Melayu seperti cukur jambul, berhatan, petabalan raja dan sebagainya. Seterusnya, saya akan berikan kepada Muhammad Syafiq. Dia akan bincangkan tentang perkara 153. Assalamualaikum. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan bincangkan tentang perkara 153. Yang pertama, perkara 153 ini menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Istimewa orang Melayu ada anak negeri, mana anak negeri dan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Dan dalam apa-apa perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Pertuan Agong dan daripada jawatan dalam perkhidmatan awam selain perkhidmatan awam suatu negeri, daripada beasiswa dan siswa keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan dan apabila yang seumpamanya untuk kemudahan lain yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan dan apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh undang-undang persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan. Maka hal ini tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan perkara ini berada dalam permit dan lesen itu. Seterusnya, Yang Agong boleh bagi memastikan mengikut Fasal 2 perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri Sabah dan Sarawak. Jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa dan siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan kemudahan asas yang lain. Seterusnya, di bawah perlembagaan ini, Undang-Undang Persekutuan mengikut Fasal 1 hingga Fasal 3 yang di-Pertuan Agong tidak boleh menunjukkan mana-mana orang daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya atau daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya. Seterusnya mereka juga boleh mendapat beasiswa dan siswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain yang dimiliki olehnya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya Akif Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akif membentangkan tentang hak keistimewaan orang Melayu sebagai kaum bumiputera. Pertama, perkhidmatan awam. Kedua, pendidikan. Ketiga adalah ekonomi. Pertama, perkhidmatan awam ketika tanah Melayu di bawah perjalanan British, kebanyakan jawatan-jawatan rendah dalam perjalanan dipegang oleh golongan kaum lain, terutama orang India dan Sri Lanka yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Bagi jawatan-jawatan tinggi pula dipegang oleh pegawai-pegawai British. Kedua, perkara 153 perlembagaan
Persekutuan Malaysia memperuntukkan tanggungjawab kepada YDBA atas nasihat Jemaah Menteri untuk menentukan perizaban bagi orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Okey, pembentangan seterusnya saya akan serahkan kepada Putera Aiman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi adalah usaha kerajaan untuk menghapuskan pengenalan bangsa mengikut pekerjaan, terutamanya bidang yang kebanyakan dominasi oleh bangsa asing. Usaha kerajaan selanjutnya ialah pengenalan dasar ekonomi baru pada tahun 1970-an, dengan harapan bahawa orang Melayu akan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah kegiatan perdagangan dan perindustrian di negara ini. Seterusnya adalah Undang-Undang Persekutuan menggariskan bahawa jika satu permit atau lesen yang dikehendaki untuk menjalankan urusan perniagaan dan perdagangan, YPDA hendaklah mengeluarkan arahan kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan permit atau lesen bagi menentukan kadar perizaban kepada orang Melayu. Seterusnya saya akan bagi kepada Ayi. Ni dah settle kan? Okay, saya akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu pendidikan. Pendidikan pada zaman penjajahan British, orang Melayu tidak ramai yang berpendidikan sama ada sekolah rendah atau menengah. Apatah lagi tahap pendidikan yang tinggi, bilangan orang Melayu amat sedikit sekali. Orang Melayu ketinggalan sama ada dalam pendidikan Melayu atau pendidikan Inggeris. Kebanyakan mereka adalah buta huruf. Jika ada yang berpendidikan, mereka hanya tahu membaca, mengira dan menulis sahaja. Seterusnya, orang Melayu tidak boleh ketinggalan dalam bidang pendidikan. Justru, kemudahan khas perlu diadakan agar orang Melayu dapat bersaing dengan kaum lain dalam sektor pendidikan. Hal ini kerana pendidikan ialah asas kemajuan dalam bidang ekonomi dan politik. Perkara 153, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan YDPA bertanggungjawab melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan perizaban kepada mereka seperti beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran dan lain-lain kemudahan pelajaran yang diadakan oleh kerajaan persekutuan. Dan okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Stop being so cute.